Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Siapa yang ada janji dengan kawan-kawan untuk sertai program kita hari ini, kelas kita hari ini, tuan-tuan boleh text mereka lah, gunakan WhatsApp dengan dalam grup ke apa yang ada janji. Silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan. Hari ini kita akan bahaskan ayat baru insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan tuan-tuan, siapa ada janji dengan kawan-kawan untuk join kelas kita, boleh text mereka sekarang. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi InsyaAllah ini kita akan bahaskan ayat yang ke-59 tuan-tuan dari surah Yasin. So insyaAllah kita mulakan sama-sama majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah untuk kita saya cuba memberikan hidayah yang kita sebut sebagai hidayah irsyad tapi sebenarnya hidayah taufik itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan apa makna hidayah irsyad dan hidayah taufik. Kita sama-sama mulakan bacaan kita dengan surah Al-Fatihah, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan boleh forward pada kawan-kawan dalam grup melalui WhatsApp beritahu yang kelas kita dah nak start insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang baru dari surah Yasin. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-59, ayat yang ke-59, yang mana pada hari ini Allah menyebut berpisahlah antara orang-orang kafir dan orang yang beriman. So untuk pelajar-pelajar baru masih ada kesempatan untuk tuan-tuan bagi tahu yang kelas kita dah nak start insya-Allah pada kawan-kawan di WhatsApp group dan sebagainya. Tapi untuk pelajar-pelajar yang baru join kita hari ini, siapa yang belum follow tolonglah follow ya. So mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat notification setiap kali kita nak bermula kelas. Yang keduanya saya nak jelaskan kita punya format untuk pelajar baru. Yang pertama mudah saja, kita akan baca ayat dan tuan-tuan nak ikut pun boleh. Kalau tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab kita akan share screen yang sama. Kemudian saya cuba pastikan tuan-tuan faham makna ayat tu secara terjemahan. Kemudian baru kita akan tengok apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita, ataupun kita sebut sebagai penafsiran daripada ayat tersebut. Apakah yang Allah Taala kendaki daripada kita di sebalik ayat, ataupun mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan di sebalik ayat tersebut kan. Dan di hujung nanti baru kita bahaskan tentang teknikal untuk ayat ini. So tuan-tuan, mari kita sama-sama tengok apa maksud ayat ni. Kita baca dulu, kemudian kita tengok apa makna ayat ni dari sudut terjemahan tuan-tuan. Ni ayat dia, ayat yang ke-59 ini. Okey, sebentar ya. Saya besarkan dulu ya, tuan-tuan dapat clear dekat tuan-tuan punya skrin telefon tu ya. Baik, ni ayat yang atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu wa imtazu al-yauma ayyuhal mujrimun, kata Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ni ayat yang ke-59. Okey, maksudnya dan imtazu, kata Allah. Imtazu makna apa? Imtazu, berpisahlah oleh kamu. Pisahlah oleh kamu. Pisahlah oleh kamu al-yauma, pada hari ini. Berpisahlah oleh kamu pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang jahat. Termasuk mujrim ni orang jahat ni. Dan berpisahlah oleh kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang jahat, wahai orang-orang yang berdosa. Ini maksud ayat ini secara terjemahan tuan-tuan. Maksud dia secara terjemahan. Dalam ayat yang sebelum ni Allah Taala sebut kepada kita salamun qaulan min rabbir rahim. Ingat tak? Kita pernah bahaskan sebelum ni. Kalau tuan-tuan yang tak ikut program sebelum ni, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni, yang mana Allah sebut keselamatanlah. Itulah kata-kata daripada Allah, daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Ini kata-kata Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman yang selepas mereka masuk ke dalam syurga. Jadi hari ini Allah Taala sebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kepada orang kafir pula. Inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada mereka, pada hari ini wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang jahat, wahai orang-orang yang berdosa, berpisahlah kamu. Berpisah dari apa tuan-tuan? Berpisah dari apa? Berpisah daripada orang-orang yang beriman. Berpisah dari orang yang beriman dengan pemisahan yang mutlak lah. Dengan pemisahan yang mutlak. Pada hari ini berpisahlah kamu wahai orang-orang yang berdosa. Pada hari ini berpisahlah kamu wahai orang-orang yang berdosa. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang kafir ataupun kepada orang-orang yang tidak beriman. Okay, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ini, sebenarnya apa yang Allah Taala nak sampaikan pada kita tuan-tuan di sebalik ayat ini. Apa yang di sebalik ayat ini? So yang ini maksudnya tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, pada hari ini Allah Taala menjelaskan kepada kita ini ialah hari perpisahan antara manusia. Hari ini adalah hari perpisahan di antara manusia. Jadi pada hari ini Allah Taala akan menjadikan manusia ini secara umumnya adalah kepada dua kumpulan ataupun kepada dua puak. Yang pertama tentulah ke syurga kan, yang kedua tentulah ke neraka. Dan ada sebahagian nanti kita jelaskan. Jadi hari ini ialah hari perpisahan mereka tuan-tuan. Hari ini ialah hari perpisahan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum ni mereka tak berpisah tau. Betul tuan-tuan. Sebelum
sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Sebelum ni memang mereka hidup bersama, tuan-tuan. Betul tak? Orang kafir dengan orang Islam ni, tuan-tuan, mereka hidup bersama dalam alam sulbi, ingat tak? Sebelum tu lagi sebelum Allah jadikan kita kan. Jadi Allah Taala letak kita bersama-sama dalam alam sulbi, ingat tak? Mana ingat? Tuan-tuan kalau dia ingat ustaz, mana tuan-tuan ingat alam sulbi, kita tak ingat Tapi ini diceritakanlah alam-alam yang kita lalui. Jadi pada waktu itu, tuan-tuan, yang kafir ke, yang muslim, kita tak tahu. Pada waktu itu kita dikumpulkan semua sekali, tuan-tuan. Walaupun nanti kita akan dilahirkan sebagai adik-beradik ke, ataupun tuan-tuan akan dilahirkan sebagai bapa dengan anak ke, mak dengan anak, tak kira lah. Yang penting kita dikumpul semua sekali. Tapi pada hari akhirat itu, pada hari yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, hari itu hari perpisahan. Tapi sebelum tu kita dikumpulkan bersama. Selepas kita berada di alam sulbi, kita berada di alam mana, tuan-tuan? Selepas Allah Ta'ala keluarkan kita daripada tulang sulbi bapa kita, jadi kita berkumpul di mana? Sekarang lah, betul tak? Sekarang ni lah kita sedang berkumpul. Kita tak kira kafir ke, muslim ke, abang kafir, adik Islam, bapa kafir, anak Islam, bapa kafir, tak kira lah. Tapi Allah kumpulkan kita di tempat yang sama, tuan-tuan. Tempat ni nama apa? Dunia lah. Betul tak? Jadi kita masih berkumpul. Di alam sulbi Allah Ta'ala kumpul kita bersama kafir dengan Islam. Di alam dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan kita di alam yang sama. Di alam barzakh pun sebenarnya, tuan-tuan, kita kumpul bersama, tuan-tuan. Kita dikumpul bersama. Tapi masing-masing dekat kubur masing-masing lah. Tapi nama alam samalah. Alam barzakh tu kan. Kita semua duduk dalam kubur, tuan-tuan. Tak ada orang duduk dalam istana, tuan. Kubur, walaupun kubur tu dibuat dalam istana, dia still kita consider dia sebagai alam kubur juga. Ataupun alam barzakh. Betul ke tidak? Jadi pada waktu, tuan-tuan, sebenarnya kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu orang dekat dalam kubur tu sama ada dia diseksa ataupun dia diselamatkan. Kita tak boleh nilai dari sudut cara kematian dia. Itu salah sebenarnya, tuan-tuan. Kita bukan Tuhan, kita tak tahu. Kadang-kadang tuan-tuan nampak macam orang tu baik sangat kan. Dan tuan-tuan dengar daripada orang yang sayang pada dia. Tak boleh. Kita tanya suami dia yang memang sayang kat dia, betul tak? Jadi suami dia tentu akan kata yang baik terhadap isteri dia. Walaupun isteri dia, kita tak tahu macam mana sebenarnya. Kita tak tahu sebenarnya macam mana. Ada orang yang masuk kubur Islam tapi sebenarnya kat dalam tu kena seksa macam orang kafir juga. Ataupun dia pun memang kafir, dia masuk duduk kubur Islam tapi dia kafir, tuan-tuan. Dekat atas dunia dia syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya, atas dunia dia syirik kepada Allah. Dia menduakan Allah, tapi dia dikenali sebagai orang Islam dan dikubur di tanah perkuburan Islam. Tapi adakah dia dikonsider sebagai orang Islam? Tak, dia tak dikonsider sebagai orang Islam. Dia akan kena seksa macam mana kena seksa orang kafir juga. Walaupun kubur itu kat atas tu nisan dia macam nisan orang Islam. Dan ada orang masuk kubur tu kubur Hindu, kadang-kadang kubur Buddha, kubur Kristian, tapi dia dapat kenikmatan dekat dalam kubur tu. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya Muslim, tapi tidak diketahui orang yang mengkuburkan dia. Tuan-tuan, ada orang yang dia Muslim dah masuk Islam tapi keluarga dia tak tahu dan dia duduk dekat dalam tu, dia seorang hamba yang taat kepada Allah. Tak mustahil Allah Ta'ala bagi dia kebahagiaan dalam kubur. Tuan-tuan nak contoh yang paling jelas sekali ialah Raja Najasyi. Ingat tak Raja Najasyi? Rasulullah SAW dengan para sahabat semayang mayat untuk dia dari jauh. Semayang mayat ghaib untuk dia. Raja Najasyi, tuan-tuan. Dia Muslim, tuan-tuan. Dia Muslim. Dia ketua raja Kristian dekat negara dia. Jadi tapi dia dah masuk Islam kan. Dia dah masuk Islam. Lepas tu dia tak sempat untuk sebarkan ataupun dia tak sempat untuk dakwahkan umat ataupun rakyat dia untuk masuk Islam. Tapi dia mati dalam keadaan Muslim dan Rasulullah tahu, dan Rasulullah kata jom kita solat ghaib untuk Raja Najasyi. Malaikat Jibril bagi tahu dengan Rasulullah SAW. Dia merupakan seorang Muslim. Walaupun dia dikenali sebagai orang kafir, dan saya percaya dia ditanam dengan cara dia lah, dengan cara dia. Jadi saya nak bagi tahu masih lagi bersama, tuan-tuan, di alam barzakh itu orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir dengan orang Islam sama macam kita kat atas dunia. Tuan-tuan tak tahu orang tu kafir ke Islam. Kita kat Malaysia ni mungkin tuan-tuan boleh tengok muka. Kita tak confirm, tapi kalau tuan-tuan pergi Sabah tengok. Tuan-tuan tak tahu dia ni Muslim ke tidak. Nampak muka macam kita juga kan. Tapi rupanya nama dia bukan nama-nama orang Islam ataupun orang-orang yang orang-orang Murut, orang-orang Kadazan, orang Dayak tu. Kalau tuan-tuan tengok dia muka macam kita juga, tapi ramai di kalangan mereka tu bukan orang Islam. Cuma kita di Semenanjung ni adalah perbezaan muka orang Melayu dengan muka orang yang bukan Islam. Tapi itu pun kita tak boleh nak confirm. Berapa ramai Indian Muslim, tuan-tuan, muka macam India tapi Muslim yang taat kepada perintah Allah.
Dan muka macam muka orang Cina tapi taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Muslim sebenarnya. Tu ada muka macam kita tapi bukan orang Islam. Dia tuan-tuan tak boleh nak gambar. Jadi dalam kubur pun sama tuan-tuan. Kita kat atas ni kita tak tahu orang tu kena seksa ataupun orang tu mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Jadi kita masih lagi dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, lepas pada kita hidup dekat alam kubur, kita hidup kat alam mana tuan-tuan? Beribu-ribu tahun kat mana? Dekat padang mahsyar, betul ke tidak? Padang mahsyar ni tuan-tuan, masih lagi Allah Taala kumpulkan kita. Orang kafir dengan orang Islam berada di atas padang yang sama. Kita berada di atas padang yang sama tuan-tuan. Orang kafir ke orang Islam masih berada di atas padang yang sama. Walaupun mungkin ada pemisahan dan sebagainya, tapi kita masih berada di ruangan yang sama. Dan orang Islam ni pun dia ada kategori-kategori dia, betul tak? Ada yang berenang di lautan peluhnya setakat lutut, macam itulah seperti yang kita digambarkan kan. Ada yang tercungap-cungap, yang lemas di lautan peluh masing-masing, dan ada yang muka ditukarkan jadi haiwan tertentu, dan ada yang berjalan kepala ke bawah, kaki ke atas, wallahualam macam mana keadaan dia tuan-tuan. Tapi kita tetap dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sama tuan-tuan. Di tempat yang sama, kafir ke Islam semua masih lagi berada di tempat yang sama. So dengan pertolongan Allah, seksa masing-masing lah, seksa masing-masing ataupun kebahagiaan. Kat situ pun ada orang dapat kebahagiaan, betul ke tidak? Di padang mahsyar ramai orang dapat kebahagiaan tuan-tuan. Kebahagiaan tu maksudnya keringanan daripada azab. Tuan-tuan, sebenarnya di padang mahsyar ni azab dia teruk tuan-tuan, azab dia teruk. Sebab kalau tidaklah, kalau tak teruk, takkanlah manusia ni kata masuk neraka, lepas ni pun masuk neraka lah. Yang penting settlekan benda ni cepat. Punya tak tahannya dekat padang mahsyar. Dia tak tahu kalau masuk neraka tu jauh lebih teruk daripada kita berada di padang mahsyar tu. Jadi sebahagian orang tu memang diseksa oleh Allah Taala dekat situ. Masih telah pun mula seksaan itu mereka terima. Tapi ada orang yang beriman, beramal soleh, diselamatkan oleh Allah. Betul tak tuan? Ada yang dapat lindungan daripada apa kita panggil, bayang-bayang yang Allah Taala, yang apa kita panggil lah, bayangan Allah. Allah lindungi dia dengan redup, dengan keredupan dia. Dan pada waktu itu apa kita panggil, matahari itu berada sangat dekat dengan kita. 1 mil. 1 mil tu tak ada ulama yang confirm 1 mil tu 1 kilometer ke 1 jengkal ke, tak ada ulama yang berani confirm betul-betul. Jadi kita serahkanlah kepada Allah. Tapi yang pentingnya kita dapat faham bahawasanya 1 mil tu ialah dekat dengan kita. Kita tengok matahari sejauh ini dengan kita pun, kita bila waktu panas tu kita tak tahan dengan kepanasan ni kan. So apatah lagi matahari itu lebih dekat, tentulah kita akan lebih panas. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, masing-masing mendapat pertolongan daripada Allah dan ada yang mendapat siksaan daripada Allah. So mudah-mudahan kita ni antara golongan orang yang mendapat perlindungan azab Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar tersebut. Amin, 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 insya-Allah. Betul. Dan ada orang yang beramal dengan amalan yang tentu memang dia akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam konteks ayat ni tuan-tuan, Allah Taala kata kau dah hidup alam sulbi, maksudnya gitulah. Allah tak kata gitu, ni saya yang kata. Tapi maksudnya gitu. Mula-mula kau dah hidup alam sulbi, aku campurkan korang. Kemudian kau hidup alam dunia pun aku campur korang juga. Kemudian kau mati duduk alam barzah pun korang masih bercampur juga. Korang tak boleh confirm siapa beriman, siapa yang baik, siapa yang beriman, siapa yang kafir. Kau tak tahu dia. Tapi korang duduklah dekat alam tu bersama-sama. Kemudian kau duduk dekat alam mahsyar pun korang campur semua sekali. Waktu tu mungkin boleh nilailah siapa jahat, siapa baik, tapi masih kumpul sama. Tapi Allah Ta'ala kata, pada hari alam yang terakhir ini, berpisahlah wamtazul yauma. Maka berpisahlah oleh kamu pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang jahat. Wahai orang-orang yang berdosa. Maknanya pada hari inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memisahkan kita, tuan-tuan. Mana dia orang beriman dan mana dia orang yang kufur dengan Allah Azza wa Jalla pada hari inilah. Yang mana orang beriman, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu, Allah akan masukkan dalam syurga selama-lamanya, tuan-tuan. Dan orang-orang kafir pada hari itu Allah Ta'ala akan masukkan mereka dalam neraka dan mereka berada di situ selama-lamanya. Maknanya pemisahan hari ini adalah pemisahan yang mutlak, tuan-tuan. Cuma ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan di dalam neraka sekejap, bukanlah sekejap, masukkan di dalam neraka dulu, habiskan dosa-dosa dia,
Kemudian baru Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Kan tuan-tuan tahu kan kita ada timbangan amal. Jadi kalau andai kata timbangan jahat itu berat, timbangan pahala tu sikit. Jadi kalau ikut janji Allah, Allah akan masukkan dia dalam neraka dulu. Tapi kalau mereka dapat pengampunan daripada Allah, ada jenis perbuatan kita ni tuan-tuan yang Allah Taala suka, dan pada hari itu Allah Taala akan ampunkan dosa kita tuan-tuan. Walaupun dosa kita ni lebih berat daripada pahala kita. Wallahu a'lam. Sebab masuk syurga ni tuan-tuan adalah rahmat kasih sayang Allah. Ada amalan kita yang dengan keikhlasan kita tu Allah Taala cukup suka. Tuan-tuan kan ada dengar macam mana cerita seorang pelacur yang bagi minum anjing je kan. Tapi sebab amalan dia tu ikhlas, dia tahu anjing tak boleh balas dan anjing tak boleh puji dia, dan dia bukan buat sesuatu tu bukan bagi minum anjing tu sebab nak bagi nak dapat pujian daripada anjing tu, memang tak ada lah tuan-tuan. Betul ke tidak? Jadi dengan perbuatan dia tu Allah suka, jadi Allah Taala ampunkan dosa dia. Who knows? Dan hari ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tolong adik-beradik tuan-tuan dalam keadaan dalam keadaan tak ada siapa pun tahu, tuan-tuan dengan dia je tahu tolong dia contohnya. Jadi dengan kemuliaan Allah, Allah suka dengan amalan tersebut, keikhlasan semata-mata kerana Allah, bukan nak dapat balasan, bukan nak dapat pujian. Mungkin Allah suka dengan perbuatan tersebut. Ataupun tuan-tuan tolong seseorang, ataupun ada amalan-amalan tuan-tuan. Kita jangan cerita amalan-amalan yang memang kita confirm Allah Taala tahu dan suka. Tuan-tuan solat tahajud setiap malam, yang itu tak payahlah kita sembang kan, dah tentulah Allah Taala suka kan. Tapi ni saya nak cerita orang yang dia punya dosa dia lebih berat daripada pahala ni tuan-tuan. Jadi kalau kita nak kata confirm kau ni masuk neraka, jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Sebab tu saya sarankan tuan-tuan yang tengok program ni, kita jangan buruk sangka dengan orang yang kita nampak dia tu macamlah tak beriman dan sebagainya. Sebab kalau Allah Taala nak pusing hati kita tuan-tuan, anytime Allah Taala boleh balikkan kita daripada taat ibadat kepada seorang yang sangat ingkar dengan perintah Allah. Wal-iyazbillah lah ya. Tapi yang penting ni bukan saya ni maksudnya tak nak tuan-tuan labelkan orang. Ni saya cakap ni supaya tuan-tuan jaga diri tuan-tuan sendiri. Jaga diri kita sendiri, jangan kita pandang rendah kepada orang. Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hidayah, bila-bila masa je Allah Taala nak bagi hidayah. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Adakah tuan-tuan ni lebih baik daripada sahabat-sahabat yang masuk Islam masa selepas peperangan Badar? Dengar masa peperangan Badar, atau kemudian kita ada perang yang kedua yang orang Islam kalahkan tuan-tuan kan. Kita ada peperangan Uhud kan. Masa perang Badar, masa perang Uhud, dia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang menjadi penyebab kepada Rasulullah itu luka dan sebagainya. Ada yang bunuh orang Islam pada waktu tersebut. Betul ke tidak? Jahat tak jahat mereka ni tuan-tuan? Jahat ke tak jahat dia orang ni? Rasulullah yang mulia itu dia sakiti tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang mulia itu dia cuba untuk bunuh dan sakiti. Tapi akhirnya mereka ni mereka masuk Islam tuan-tuan. Ramai di kalangan mereka yang begitu. Dan selepas masuk Islam, mereka menjadi orang yang taat kepada perintah Allah. Mereka sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Ramai, tuan-tuan bacalah cerita sirah tuan-tuan. Jadi, kita nak kecam orang, kita nak sebut orang ni memang confirm lah ahli neraka. Jangan tuan-tuan. Sebab Allah SWT dia nak ubah anytime saja dia boleh ubah. Anytime sahaja dia boleh ubah tuan-tuan. Kita jangan main-main. Jangan kita pandang rendah pada orang. So, pada hari itu tuan-tuan, masing-masing baru kita sedar diri bahawasanya mu aku engkau aku. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita ni kadang-kadang lahir daripada perut yang sama mak kita, rupanya pada hari itu tak ada pasal pun pada hari itu. Sebenarnya ialah kita ni manusia yang individu masing-masing. Jadi kita ni dilahirkan itu ikut susunan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang susun, kau lahir dari perut ni, kau lahir dari perut ni, kau lahir kat negeri ni, mak kau ni bapak kau. Kemudian kau pula lahirkan anak-anak kau, dan anak-anak kau ni akan lahirkan anak-anak mereka. Jadi itu sebenarnya susunan daripada Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Itu adalah susunan dari Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kita ni di hari kiamat nanti kita ni seorang je. Engkau, aku. Waktu tu tak ada lagi kau adik aku kan. Mungkin kita akan jumpa lah, kita kenal lah adik kita. Tapi hari tu kita tahu tak ada kena-mena. Macam hari ni adik-beradik kita, adik-beradik tahu lah. Kita support adik-beradik kita kan. Tapi hari kiamat tidak lagi begitu tuan-tuan. Mu, aku. Rupanya itu jadual saja yang ditulis oleh Allah. Hakikatnya kita sendiri yang uruskan diri kita, sama ada kita nak masuk syurga ataupun kita nak masuk neraka. Kalau hari ni bolehlah bapak sediakan tempat rumah untuk anak-anak kan. Kalau bapak dia sediakan rumah besar, so besarlah rumah anak tu duduk. Kalau bapak dia tak sediakan rumah atau rumah kecil lah anak tu duduk. Sampai anak tu besar, dia cari rumah di sini, cari kehidupan di sini. Tapi bapak dia lah yang tentukan kehidupan dia masa dia kecil-kecil. Secara umumnya begitulah.
Hari kiamat nanti tak ada, tuan-tuan. Kita yang tentukan nasib kita sendiri, masa sama ada kita nak masuk syurga ataupun kita nak masuk neraka, tuan-tuan. Tapi adalah syafaat-syafaat tertentu yang diizinkan oleh, itu pun diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Ingat tak? Untuk dia apa yang diusahakan, dan ke atas dialah nanti apa yang diusahakan juga. Untuk dia maknanya pahala untuk dia apa yang diusahakan, dan akan menimpa ke atas dia musibah atas apa yang diusahakan juga. Tuan-tuan, pada hari itu tuan-tuan tak tanggung dosa orang lain. Kita tak tanggung dosa mak bapak kita tak tanggung dosa adik-beradik kita. Kita tak tanggung dosa isteri kita, masing-masing tanggunglah dosa dia masing-masing. Okey tuan-tuan, kita tengok dalam konteks teknikal ayat ni apa yang boleh kita bincang dan kita bahaskan. Ayat ni pendek saja insya-Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Okey, kalimat yang pertama wa. Okey, wa ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat haraf. Kalau tuan-tuan nak tahu, wa ni dia ada 5 jenis yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran, tuan-tuan. Waw ni sebenarnya dia ada 5 jenis, dan ini ialah salah satu daripada waw tu. Yang ini bukan waw penyambung cerita, tuan-tuan. Kebanyakan waw yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran memang waw penyambung cerita, dan makna dia dalam bahasa Melayu ialah dan. Tapi bukan semua waw dalam Quran yang makna dia dan, tuan-tuan. Bukan semua waw dalam Al-Quran yang makna dia dan. Ada makna dia demi, wal asr, demi masa. Wah juga, tuan-tuan, eja, bacaan, sebutan semua serupa, tuan-tuan, tapi makna dia lain, dan dia masuk kategori lain dalam hal teknikal bahasa Arab, dan terjemahan dia ialah demi, kan. Dan ada terjemahan untuk wa ni sambil sambil, dan ada wa tu bersama, itu wawul ma'iyah. Okay, saya nak sebut 5, tuan-tuan dengar. Yang pertama kita panggil dia waw, yang paling banyak sekali waw ataf, kita panggil waw penyambung cerita yang maknanya dan. Yang kedua yang banyak juga dalam Al-Quran kita panggil waw istinaf. Ini dalam ayat ni waw istinaf. Waw istinaf maknanya ialah waw permulaan cerita. Ini tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu moden tak ada terjemahan. Kalau dalam bahasa hikayat Malim Deman dulu mungkinlah ada, tersebutlah kisah. Itu waw tu kita panggil waw permulaan cerita. Waw kalau dimulakan dengan waw. Kemudian yang ketiga ialah waw sumpah lah, waw qasam, wawul qasam. Itu terjemahannya ialah demi. Ada banyak dalam Al-Quran. Biasanya berada di pangkal surah, biasanya lah, tapi ada juga yang berada di tengah-tengah ayat. Yang keempat ialah wawul hal. Waw hal ni, tuan-tuan, terjemahan yang sesuai, yang lebih baik ialah sambil ataupun sedangkan. Dan tetapi pun boleh juga. Contohnya macam Ali dia duduk, Ali dia tidur, dia duduk. Jadi tu mungkin tuan-tuan kata sambil, betul juga. Ali dia tidur sambil dia duduk. Atau Ali dia tidur sedangkan dia duduk. Itu pun boleh. Ali dia tidur tetapi dia duduk. Jadi waw hal ni dia boleh terjemah dengan tiga terjemahan, tuan-tuan. Tapi itu kategori lain, itu bukan waw dan tau. Itu masih lagi waw hal dia panggil. Itu kategori lain. Yang kelima ni, waw ni kita panggil wawul ma'iyah. Jadi wawul ma'iyah ni waw bersama kita panggil. Dan terjemahan yang sesuai untuk waw ma'iyah ni ialah bersamalah. Ali dia tidur kucing. Ali dia tidur kucing. Jadi waw ni bukan dan tau. Ali dia tidur dan kucing tak sesuai. Jadi yang sesuai ialah Ali dia tidur tu bersama kucing. Ali dia tidur bersama kucing. Itu 5 jenis waw yang tuan-tuan akan jumpa dekat dalam Al-Quran. Tapi memang kebanyakannya ialah waw dan lah. Waw yang maksudnya waw penyambung cerita, waw ataf. Tapi dalam ayat ni, tuan-tuan, ini bukan waw ataf, tuan-tuan. Ini ialah waw yang jenis yang kedua tu, kita sebut dia waw istinaf. Waw permulaan cerita. Dia tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu moden, tuan-tuan. Habis nak terjemah apa? Terjemahlah dan juga. Itu yang paling dekat. Kemudian kalimat berikutnya lah imtazu. Imtazu maknanya berpisahlah kamu. Ini kalimat fi'il, dia merupakan fi'il amar. Berpisahlah kamu. Ini merupakan fi'il amar. Amar makna apa? Amar maknanya menyuruh. Ya. Tuan-tuan, fi'il ataupun di dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Kalimat nama, perbuatan dan sedih. Jadi kalimat perbuatan yang tuan-tuan jumpa ni, dia ada 3 jenis perbuatan. Saya bawa tuan-tuan tengok dia punya diagram. Kalau tuan-tuan belum download, pergi download dekat kita punya, pergi dekat www.ustaznasar.com. Di situ semua tuan-tuan boleh download. Ni kalau apa yang saya tunjuk ni pun tuan-tuan boleh download daripada situ, dia punya dia punya diagram-diagram yang kita gunakan. Tengok. Dalam Quran, asas bahasa Arab, dalam Quran ni diagram kita yang pertama, tuan-tuan tahu. Dia ada 3 jenis kalimat saja dalam Quran. Sama ada kalimat tu kalimat nouns, nouns tu makna isim, nama, ataupun verb. Verb tu perbuatan, ataupun kalimat-kalimat sendi.
So kalimat-kalimat perbuatan ni ada 3 jenis. Yang pertama fi'il mudhari', yang kedua fi'il madhi, yang ketiga fi'il amar. Mudhari', madhi dan amar. Okey, sekarang ni tuan-tuan tengok, saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Fi'il ada 3, mudhari', madhi dan amar. Yang kita jumpa sekarang ni ialah fi'il amar, fi'il menyuruh. Saya nak bagi tuan-tuan dari sudut macam ni tuan-tuan nak kenal. Tuan-tuan boleh kenal dalam sistem Al-Furqan ni. Tuan-tuan tengok terjemahan, automatik tuan-tuan akan tahu berpandukan daripada terjemahan ni. Kita ambillah satu kalimat duduk. Kalau fi'il mudhari', engkau duduk. Engkau duduk. Tapi kalau fi'il madhi, past tense, engkau telah duduk. Nampak? Engkau telah duduk. Ada telah. Tadi engkau duduk, kemudian engkau telah duduk. Menunjukkan tu past tense. Maknanya dia dah duduk dah. Yang ketiga ialah perbuatan menyuruh. Macam mana sebutan dia, terjemahan dia? Duduklah oleh engkau. Duduklah oleh engkau. Duduklah oleh engkau. Kalau ramai, duduklah oleh kamu lah. Itu semua adalah fi'il amar, kita panggil perbuatan menyuruh. Jadi yang tuan-tuan jumpa dalam ayat ni, dia fi'il amar lah, kita panggil dia perbuatan menyuruh. Kan pernah dengar perkataan amar ma'ruf nahi mungkar kan? Dia pada sumber perkataan yang sama, amar. Fi'il amar. Ni ialah fi'il amar. Fi'il amar. Baik, kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, perkara pertama tuan-tuan kena tahu, ni pelajaran peringkat kedua tuan-tuan. Pelajaran peringkat kedua kat sini. Yang pertama tuan-tuan kena tahu, kalau tuan-tuan jumpa saja kalimat fi'il, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dia, dan ganti nama diri itu rujuk pada siapa dalam konteks ayat tu. Dan tuan-tuan kena tengok, ada tak maf'ulun bih? Ada tak maf'ulun bih dalam konteks ayat tu. Itulah yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. So dalam konteks imtazu ni tuan-tuan, tengok imtazu ni kan. Imtazu ni dia fi'il amar. Jadi fi'il tuan-tuan kena tengok. Yang pertama sekali apa ganti nama diri yang ada dekat dalam tu tuan-tuan? Ganti nama diri yang dekat dalam tu ialah kamu. Okey, yang kedua tuan-tuan kena tahu dalam konteks ayat ini semasa turun dulu, kamu tu rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada orang-orang kafir lah. Ya al-yawma ya ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu wahai orang kafir. Berpisah dari apa? Berpisah daripada orang Islam. Jadi hari ini kamu ni dirujuk kepada orang-orang kafir, orang-orang yang akan masuk neraka tu. Tu maksudnya. Fahamkan ayat tu? Okay, ada tak maf'ulun bih? Okey, maf'ulun bih tak ada tuan-tuan. Yang ada ialah maf'ul fihi. Apa makna maf'ul fihi? Maf'ul fihi maknanya ialah zaraf yang menjadi maf'ul. Okey, dengar sini. Saya nak jelaskan benda ni. Ni yang saya nak titik beratkan Okey, tuan-tuan dengar dulu Maf'ulun bih nanti saya selalu cerita pasal maf'ulun bih ni, jelaskan pada tuan-tuan hari ni saya ulang balik Maf'ulun bih ni ialah yang kena buat tau. Maf'ulun bih tau. Yang ni bukan maf'ulun bih. Al-yawma tu maf'ul fihi Okey. Maf'ulun bih ni ialah yang kena buat. Contohnya Ali dia makan rambutan. Ali dia makan rambutan. Jadi yang kena buat tu yang kena makan lah. Kalau Ali dia lihat rambutan, maknanya yang kena lihat lah rambutan lah tu juga kan. Ali dia lihat durian tu yang kena lihat, yang kena makan, yang kena pukul, yang kena kejar, yang kena apa saja. Yang kena tu kita panggil dia maf'ul. Maf'ulun bih maf'ulun bih Okey. Jadi kalau andai kata yang nak jadi yang kena ni bukan bukan benda ataupun bukan maf'ulun bih, digantikan dengan tempat ataupun masa. Ali dia lihat contohnya Ali dia makan di rumah. Ali dia makan di sana, Ali dia makan di bawah, Ali dia makan di atas contohnya. Jadi di atas di bawah tu kita panggil maf'ul fihi, bukan maf'ul bihi tau, bukan maf'ulun bihi, dia maf'ulun fihi, fihi. Maf'ul padanya, maf'ul padanya yang kena buat di situ ataupun yang kena buat pada tempat itu ataupun pada waktu itu, pada tempat itu ataupun pada waktu itu. Jadi itu kita panggil maf'ul fihi. Jadi kalau maf'ul fihi tuan-tuan, dia memang kena baris atas juga. Nanti saya tunjuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, maf'ul fihi ni kita akan belajar di mana tuan-tuan Okey, tuan-tuan nanti saya bawa tuan-tuan kat sini Ni pelajaran kita peringkat yang ketiga tentang fi'il tuan-tuan Okey, bukan tentang fi'il, tentang tentang isim Maf'ul ni mesti kena isim, maf'ul fihi ke maf'ulun bihi kan mesti kena isim tuan-tuan So ni kalau tuan-tuan pergi dekat www.ustaznasar.com tu, kalau tuan-tuan download benda ni, ini diagram yang ketiga tuan-tuan Okey, tengok sini Kalimat tu adalah kalimat yang ujung dia kena baris atas. Dia dapat pangkat mansub
So, tuan-tuan tengok maf'ul fihi ni terletaknya di sini tuan-tuan. Penyebab kalimat dapat pangkat mansub. Nombor 7 maf'ul fihi. Zaraf yang menjadi maf'ul Zaraf yang menjadi maf'ul. Apa makna zaraf? Zaraf ni ialah ruang. Sama ada ruang tempat ataupun ruang masa. Itu yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat kita ni. Tuan-tuan tengok mana ayat dia? Okey. Berpisahlah kamu pada hari tersebut. Nampak? Kalau berpisahlah kamu dengan orang Islam. Dan orang Islam tu mungkin dia jadi maf'ulun bih, tapi kat sini bukan maf'ulun bih, maf'ul fihi. Sebab apa? Sebab Allah Taala dah gantikan ni dengan zaraf. Zaraf maknanya ruang masa. Kalau ruang tempat tu berpisahlah kamu di sekolah, berpisahlah kamu di neraka. Tu zaraf juga tapi zaraf tempat. Tapi ini zaraf masa, berpisahlah kamu pada hari itu. Kan masa kan pada hari itu. Jadi dia termasuk dalam kelompok zaraf masa tuan-tuan. Ini kita panggil maf'ul fihi. Jadi kalau tanya ustaz kenapa kita baca al-yauma kat sini, kita tak baca al-yaumi ataupun al-yaumu, kerana ini merupakan maf'ul tapi maf'ul fihi sebab dia merupakan zaraf tuan-tuan. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi. So kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, so benda-benda itu semua akan kita bahaskan dengan lengkap dan sempurna. Ayuha maknanya wahai, ini merupakan kalimat kita consider dia sebagai haraf seru, wahai, haraf menyeru. Al-mujrimuna, ini kita panggil yang kena seru lah. Ada ataupun kita panggil dia sebagai munada tuan-tuan. Kita panggil dia sebagai munada. Dia merupakan kalimat isim dan ini merupakan badal. Dia kalau tuan-tuan nak tahu dia punya kupasan sebenar, ayuha ni ada dua kalimat tuan-tuan. Ayu dengan ha. Ayu dengan ha. Jadi ayu ni sebenarnya ialah haraf seru. Ha ni ialah yang kena seru. Dan al-mujrimuna ni dia badal kepada ha ni. Ni semua kita akan jelaskan pada tuan-tuan kalau tuan-tuan belajar guna sistem Al-Furqan. Sebenarnya mudah je, tak ada susah mana pun. Sebab kita susun benda tu yang menampakkan benda tu tidak susah untuk difahami insya-Allah. Kalau tuan-tuan belajar sistem lama memang jenuhlah tuan-tuan nak kena menghafal lagi satu hal dengan dia punya istilah-istilah yang digunakan tu memang sangat membingungkan So kalau dengan sistem Al-Furqan insya-Allah mudah, senang aja tuan-tuan. Kalau nak belajar betul-betul daripada awal, tuan-tuan pergilah tempat biasa yang tuan-tuan pasal tengok kan dia punya notification yang kita letak di sini kan. Tuan-tuan type saya berminat dan WhatsApp ke 0195119000. Insya-Allah nanti kita panggil admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan macam ni tuan-tuan nak mulakan kelas insya-Allah. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.